Ada satu perkara yang saya perasan berlaku trend dalam masyarakat. Mungkin kerana kita kurang bekerja di luar, maka kita banyak menghadap handphone, dan juga mata kita hanya melihat kepada jiran tetangga kita sahaja, menyebabkan pelbagai perasaan, pelbagai luahan yang hendak diluahkan di Facebook, diluahkan di internet, diluahkan di mana-mana lah, di WhatsApp dan sebagainya. Saya suka ambil satu kata-kata Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, baginda pernah berhadapan dengan seorang ataupun melihat seorang yang baginda nampak seolah-olah sedang mencuri. Macam tengah mencuri lah. Kiranya memang mula-mula Nabi Isa memang percaya kata orang tu memang mencuri. Memang nampak kata dia mencuri. Lalu Nabi Isa, dia bukannya terus tuduh orang tu ke, heboh kat orang ke, tak. Tapi apa yang dibuat oleh Nabi Isa waktu tu adalah, Nabi Isa kata, Nabi Isa tanya dia dulu, adakah engkau mencuri? Engkau mencuri ke? Tanya dia. Lalu dia pun jawab, dia kata, tidak, demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia, aku tak mencuri. Orang tu kata, dia bersumpah dengan nama Allah. Lalu apa kata Nabi Isa? Nabi Isa kata, aku beriman pada Allah dan aku mendustakan mataku. Aku mendustakan kedua-dua mataku. Aku beriman pada Allah dan aku mendustakan kedua-dua mataku. Apa maksudnya? Maksudnya, walaupun mata nampak, mata kita tengok, jangan terburu-buru kita meletakkan satu hukum berdasarkan kepada apa yang mata zahir kita nampak, walaupun ianya jelas. Sebab ada kemungkinan, ada 1001 kemungkinan yang lain yang di sebalik daripada apa yang kita nampak. Yang kita nampak mungkin yang huduh, yang buruk, tetapi kita ni lemah. Ada lagi 1001 kemungkinan. Apatah lagi kalau kita ambil keputusan, buat keputusan untuk bercakap tentang orang sana sini, cerita tentang orang tu, cerita tentang orang ni, kan? Tulis dekat dalam Instagram, tulis dekat Facebook, kutuk orang sana, kutuk orang sini, bantai orang sana, bantai orang sini, hanya berdasarkan kepada satu status di Facebook ataupun satu gambar di Instagram. Kita ni orang beriman, sama-sama orang beriman. Sepatutnya kita cari alasan untuk mempertahankan saudara kita, bukannya untuk mengutuk saudara kita, kan? Apatah lagi kalau pula yang keluarkan status itu adalah guru-guru kita, kan? Lagilah sepatutnya, kan? Ada ustaz-ustaz kita yang hebat, masya-Allah, kan? Bila dia mengeluarkan, dia tulis satu kataan dan sebagainya, lagilah sepatutnya kita cuba untuk bersangka baik, bukannya terus melompat pada conclusion untuk menghina, mencaci maki dan sebagainya, kan? Mungkin sebabnya ialah tak keluar rumah, jadi dia semua benda nak letakkan di internet dan sebagainya. Memang ada masalah, kan? Dan ustaz tu pula mungkin menegur secara umum kepada semua orang, tapi kita pula kerja kita nak maki hamun dia dan sebagainya, kan? Dan kemudiannya pula saya minta sangat-sangatlah kepada warga netizen, ataupun istilah barunya apa, Jabatan Netizen Negara. Jadi saya merayu sangat-sangat, ambil satu hadis Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tiada kaitan dengan dia, ataupun apa yang tiada manfaat untuk dia. Kalau tak ada manfaat untuk dia, maka tinggalkan jauh-jauh. Yang tak ada kaitan dengan kita, tinggalkan jauh-jauh. Tarkuhu, Nabi kata, tinggalkan. Jangan kita lah yang sibuk nak menulis, nak mengomen, nak bercerita dengan jiran, nak bercerita dengan kawan, nak cerita tu, nak cerita ni dan sebagainya. Sebab benda tu tak ada kaitan dengan kita. Jadi tak perlu kita nak buat begitu. Kita sekarang ni di akhir zaman, sekarang kita fikirkan, kita ni dah nak mati dah. Dunia pun dah tenat, kita pun tak lama dah. Berapa lama sangat kita nak hidup? Kita nak Islam yang baik supaya nanti dekat akhirat bila kita mati kita dapat kedudukan yang baik. Lebih baik kita tinggalkan perkara yang tiada manfaat untuk kita.
tak ada kaitan dengan kita, takkan disoal kita di hari akhirat nanti. Sebabnya begini konsepnya, apabila kita bercakap tentang seseorang, ni kata Imam Al-Ghazali kalau kita bercakap tentang seseorang, kita akan ditanya di akhirat nanti, kenapa kau kata kat dia. Okey. Tapi kalau kita tak kata kat dia, dalam keadaan kita tahu dah dia memang salah, tapi kita tak kata kat dia, maka kita tidak akan jawab apa-apa pun. Tak perlu dijawab. Kita tak akan ditanya di akhirat nanti, kenapa kau tak cela dia kat dunia dulu? Dia kan jahat. Kenapa kau tak cela dia? Allah Ta'ala tak tanya kita benda tu. Tapi kalau kita cela, siap. Kita kena tanya, kenapa kau cela dia? Betul ke? Kau yakin ke? Tak ada kemungkinan dia salah. Tak ada kemungkinan ke dia betul? Tak ada kemungkinan ke mata kau yang salah? Tak ada kemungkinan ke kau yang baca dengan cara yang salah? Tak ada kemungkinan ke kau tengok dengan cara yang salah? Kau dengar dengan cara yang salah? Kau fikir dengan cara yang salah? Ada tak kemungkinan yang kau sebenarnya tersilap dalam menilai seseorang? Kan? Dulu-dulu pun, selama ni pun dalam hidup kita, banyak kali dah kita tersilap dalam menilai orang. Kan? Saya sendiri perlu sebutkan di sini, kadang-kadang kan kita bila kata kat orang tu, kata kat orang ni dan sebagainya kan, berapa ramai yang bila kita kata kat orang, kita akan rasa macam kita memang betul. Sekali turn out, rupanya kita tersilap dalam menilai dia. Kan? Kita tak tahu pun sebenarnya apa side dia. Kan? Yang sekarang ni, apa yang disebutkan adalah orang kita sekarang ni ada yang jadi apa istilah dia? Dia jadi saksi, dia jadi pendakwa raya, dia jadi hakim, dia jadi juri, dia jadi algojo dalam masa yang sama. Dalam tempoh 2 minit aja dia boleh jadi semua tu serentak. Dahsyat. Bagaimana agaknya kita nak jawab depan Allah SWT nanti? Kan? Kesempatan PKP ni sepatutnya kita bersiap untuk Ramadan. Saya ulang banyak kali sebut PKP, persiapan ke puasa. Biar kita bersiap betul-betul. Bukannya kita habiskan masa untuk mencari dosa. Na'udzubillah. Untuk bercakap pasal orang tu, kutuk orang sana, pergi kat Instagram dia, pergi kat Facebook dia, semata-mata nak kutuk dia. Kalau berdepan kita tak berani buat macam tu. Tapi sebab kita ada banyak masa dengan handphone, banyak masa dengan internet, so kutuk orang sana, kutuk orang sini. Kita pergi kat dia, kutuk. Ataupun kat belakang kita bersama-sama buat dosa beramai-ramai. Secara berjemaah kita mengumpat orang, mencari dosa, makan daging bangkai saudara kita sendiri. So patutnya PKP adalah masa untuk cari pahala. Okey, so selesai kat situ.